أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf masjid ni sunat kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, salat berjemaah itu melebihi fadilat salat bersendirian dengan 27 darjat. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang sangat hebat, iaitu antaranya sunnah dan masalam dan syariatnya kepada umat Nabi Muhammad sallam adalah salat berjemaah. Walaupun cerita salat berjemaah kita ni dengar berapa kali dah, acak kali dah dengar bab salat berjemaah, tapi yang paling utama sekali, yang paling penting sekali, hendaklah kita faham bukan saja kita solat berjemaah, tapi bab hukum hakam dalam solat berjemaah juga penting kepada kita. Sebab kadang-kadang ada orang sebahagian ambil sambil lewa je dalam fadilat-fadilat dalam solat berjemaah ataupun bab hukum hakam dalam solat berjemaah ini. Sedangkan solat berjemaah untuk dapat 27 darjat ini, 27 ganjaran ini, bukan saja yang kita buat semata-mata buat, tapi ada kelebihan fadilat-fadilat yang tentu yang kita kena jaga, yang kita kena berbaiki, terutamanya ketika kita nak solat berjemaah. Dan sekurang-kurangnya solat berjemaah kita lakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali, untuk kita tahu, untuk kita faham. Sebab kita buat sekurang-kurangnya wajibnya seminggu sekali, tapi janganlah lepas tu mari seminggu sekali je, minggu lain tak mari, hari-hari lain tak mari, kena mari juga sebab banyak kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa-siapa yang menunaikan. Sesetengah ulama salafus soleh berpendapat bahawa seorang yang tidak akan luput daripadanya solat berjemaah melainkan kerana dosa-dosanya yang telah dilakukan. Ada sebahagian ulama salafus soleh mengatakan bahawa kadang-kadang sebab apa kawan tu biasanya dia tertinggal solat berjemaah ni, sebab ada dosa-dosa je yang membelenggu diri dia. Kita memanglah kalau ikutnya memang tidak terlepas daripada dosa-dosa, terutama dosa kecil. Kita minta sipang, minta jauh daripada Allah Ta'ala, kita melakukan perkara-perkara ataupun dosa-dosa besar. Na'udzubillah, minta sipang. Sebab bila kita melakukan dosa ni, na'udzubillah, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, wajib kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, bila kita melakukan dosa kecil, ada pelbagai amal-amal ibadat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun
Maksudnya lebih kurang gini dah. Solat 5 waktu sehari semalam, subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isyak, isyak subuh balik. Ulang hari-hari. Dan juga Jumaat hari ni ke Jumaat akan datang. Dan kalau setahun pula Ramadan tahun ni ke Ramadan tahun depan, semuanya menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Dalam sambungan hadis tu sebut selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ini antaranya. Bukan tu saja kita datang ke masjid, melangkah ke masjid. Ada hadis kan, banyak hadisnya. Siapa-siapa yang melangkah satu langkah ke masjid, Allah Taala angkat satu darjat dan menggugurkan satu dosa. Berapa kali langkah dah sejak hari ni? Acak dah ni kita. Langkah baru dok pusing saya lagi. Kita musim berapa kali dah cari. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Ini kelebihan yang Allah anugerahkan pada siapa-siapa yang datang salat berjemaah. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Nabi pernah tanya pada sahabat-sahabat dia, apa pandangan kamu bila kamu ni setiap hari di rumah kamu ada sebatang sungai dan kamu mandi 5 kali sehari? Ada depan saya mandi 5 kali sehari. Ada tak? Tengok sikit. Orang tengok kok yang mandi 5 kali sehari. Allah Akbar. Paling banyak pun saya tahulah. Tapi kalau saya tak tahu, Allah Alam 3 kali je. Paling banyak. Dia kedok Allah Alam. 3 kali sehari paling banyak. Kalau 4 Allah Alam. Tapi 5 ni rasa terkejut kok Ni antaranya. 3 kali sehari. Paling common sekali sehari kali sehari. Tempat kita Malaysia ni. Bukan negara luar, bukan di tanah Arab, bukan di belah barat, belah Eropah. Belah nu kadang-kadang seminggu sekali mandi pun ada. Ni keadaan dia. Kita tak boleh gitu. Tengok busuk bangau, busuk kaum baru. Beza kita, tempat kita dengan tempat orang. Beza. Ni sebab kita khatulistiwa ni di cuaca lain berbanding dengan tempat-tempat yang saya sebut tadi, di Patah Barat ataupun di Tanah Arab tu beza dia. Ni. Tapi walaupun lama tak mandi busung kau, dia pakai minyak wangi kau kena pun. Ni keadaan dia. Okey. Nabi kata kalau kamu mandi 5 kali sehari, ada kesan kotoran lagi pada badan kamu. Sahabat kata memang tak ada kesan kotoran Lalu Nabi bersabda, begitulah bila kamu melakukan salat fardu 5 kali sehari semalam, tidak ada lagi kesan-kesan dosa yang melekat pada kamu, iaitu kata ulama dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar hendaklah kita taubat nasuha, dan perlulah menunaikan syarat-syarat yang ada pada taubat nasuha tersebut. Ini keadaan dia, situasinya. Di dalam hadis yang lain, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini sebut ni hadis ni aja lain, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni bukan Ibnu Mas'ud. Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud, ataupun orang gelar dia Ibnu Mas'ud. Itu sahabat yang lain. Yang antaranya Ibnu Mas'ud ni bukan Abu Mas'ud dalam hadis ni. Hadis ni sebut Abu Mas'ud. Dia tak gelar mana, tapi salah seorang sahabat Nabi gelaran dia Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang lain, yang antaranya Allah Ta'ala anugerahkan dia dalam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dalam kitab bukan kitab Sahih Bukhari, kitab lain. Sebab Imam Bukhari ada kitab-kitab yang lain juga. Dia kata khuzil Quran li arba'. Nak ambil Quran, nak belajar Quran, cari 4 orang sahabat ni aku ni. Nabi sebut nak cari Quran ni 4 orang sahabat aku. Yang pertama Nabi sebut siapa dia? Yang Nabi sebut adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cari Ibnu Mas'ud. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga dosa saya Muaz bin Jabal. Yang keempat Salim Maula Abi Huzaifah. Ambil Quran, nak belajar Quran 4 orang ni. Bukan Nabi dak iktiraf sahabat-sahabat lain, Nabi pun ada hadis-hadis yang lain mengiktiraf sahabat-sahabat yang lain pun ada sebenarnya bab Quran.
Bukan 4 orang, tapi hadis ni Nabi sebut 4 orang. Nak ambil Quran, nak belajar Quran, ambil 4 orang ni. Antaranya Nabi iktiraf kepada Ibnu Mas'ud, bukan halang yang kita cerita ni. Kalau siapa-siapa nak dengar bacaan sebagaimana yang diturunkan wahyu Allah Ta'ala kepada aku melalui pentaraan Jibril AS, dengarlah bacaan qiraat Ibnu Mas'ud. Hebatnya Ibnu Mas'ud. Ada riah banyak cerita dia antaranya. Tapi Abi Mas'ud ni orang lain, bukan yang saya sebutkan tadi. Kata dia, Rasulullah SAW pernah menyapu bahu kami semasa hendak salat. Bukan sapu gini, dok, jangan salah faham. Nabi betul lah. Zaman Nabi Muhammad SAW bukan ada soh macam kita ni, comel. Bukan ada soh macam kita, tak ada soh pun, tanah. Nabi SAW semayang atas tanah. Faham? Masjid Nabawi dulu senang kabar, lebih kurang ada ulama-ulama sekarang ni sebahagian dah buat dah pandangan-pandangan yang mereka ambil daripada hadis-hadis, riwayat-riwayat sahabat dan juga ulama. Dia buat design Masjid Nabawi dulu. Tengah ni macam panah bola, macam stadium tu, tengah tu ada matahari, hak depan, hak belakang. Hak lindungnya matahari, hak ada ataknya, hak depan dengan soh belakang. Hak tu je ada. Tengah ada. Ni antaranya. Depan dengan belakang. Hak belakang tu sebab ahlu sufah duduk situ. Sudut berehat belakang tu. Ni antaranya. Tengah ni memang nampak cahaya matahari lah. Lepas tu lah sahabat Nabi kalaulah semayang kadang-kadang tengah hari tu, Allah, tak boleh nak cerita lah. Kalau tak berlapik, memang panah. Memang panah. Nak khabar. Cerita gua ni lah. Sebab kita pernah berlaku. Allah Ta'ala uji kita ni sebab melambat-lambatkan masa pergi haji tahun 2013. Allah Ta'ala izinkan dengan Allah Ta'ala pada satu waktu semayang fardu Jumaat tu, terlampau dekat nak haji ni, korang ramai. Pukul 10 tutup dah. Kadang-kadang 9.30 pagi tutup dah. Nak masuk ke Masjid Haram tu penuh dah. Orang kata nembok lah senang khabar. Tak boleh masuk. Nembok. Tutup. Sudah aku pergi dah mbak dah ini, sudah kata. Lah kali tak apa lah, pergi masa nak pergi semayang Jumaat lagi lah. Dekat-dekat sikit. Lah kali boleh kat mana? Tengah padang. Kita memang standby dah. Tikar sejadah hak tebal ni. Jenang kabur sejadah tak imam hak tebal. Bukan sejadah nipis tu tau, hak tebal. Panah ni duduk tempat hidup. Duduk tempat hidup sikit. Bila semayang barulah pergi apa sejadah tu. Tuhan nak uji ingat berat sangat kalau sebab melambat-lambatkan hari itu sekali solat Jumaat. Terus semayang, Allah ni rasa gini Allah. Kiri kanan panah. Tebal dah. Tikar sejadah buat apa tu kita beli tu tebal dah tapi panah. Faham aja lah tu ketika kiam. Ketika duduk antara sujud dengan sujud, faham sajalah keadaan kau ni. Lepas ni tobat dah, orang tak ambuh lewat dah. Duduk situ tak apa. Orang tak ambuh kena sekali. Allah tak ada uji. Ni keadaan dia. Panah sangat, memang panah. Lalu dengan izin Allah Ta'ala telitah. Guanalah sahabat Nabi semayang atas tanah dulu. Sujud atas tanah dulu tengah hari. Ya Allah Akbar. Sebab ada riwayat-riwayat tu tengah kadang-kadang sahabat Nabi lapik tu. Kadang-kadang sahabat Nabi kalau semayang pakai kasut tu. Sebab panah. Allah. Tapi kalau ada hadis-hadis yang lain, kalau musim hujan, bukan musim hujan, kalau betulan hujan itu, sebab di tanah Arab hujan dia kadang-kadang setahun 4 kali je. Bukan macam kita kalau musim terkujuh hari-hari hujan. Dia kadang-kadang 4 kali setahun je. Ni keadaan dia. Bila hujan, Allah Ta'ala uji mereka hujan, sujud dalam air. Sujud dalam air. Cuba tengok hadis-hadis yang cerita tentang Nabi SAW semayang ataupun sahabat-sahabat semayang ketika hujan dan sebagainya. Ni antaranya. Patutlah ada kalau hujan terlampau lebat sangat. Sebab apa terlampau sebab sangat? Sebab faktornya antaranya satu hadis yang dikatakan Nabi SAW tengah berkhutbah. Nabi bukan baca khutbah, Nabi berkhutbah. Bila Nabi berkhutbah ni, tiba-tiba sahabat Nabi ni bangun. Ya Rasulullah, doakanlah kepada kami Ya Rasulullah supaya diturunkan hujan. Nabi baca khutbah hari Jumaat.
supaya dia turunkan hujan. Bila Nabi SAW pun, Nabi pun angkat tangan terus doa. Belum habis doa, turun hujan lalu. Ni antaranya. Turun hujan lalu. Lebat pula. Macam sebab kita baru ni 2-3 hari baru ni. Yang ada taufan di Filipina mari sini kan, ada kesang-kesang. Waktu baru ada kesang baru. Lebat. Dengan izin Allah pada masa tu Allah Taala bagi hujan seminggu. Pernah kita pergi Mekah hujan seminggu? Tak ada. Memang tak ada. Payah. Tapi Allah Taala uji masa tu, zaman Nabi tu hujan seminggu. Lecah lah. Tanah lah wajar lah, lecah lah. Nak pergi mari pun payah. Lah kali minggu Jumaat seterusnya, sahabat yang lain satu riwayat kata sahabat yang sama pun ada, ya Rasulullah, supaya janganlah bagi hujan ni menimpa kami sebab rohak nak pergi jalan. Ni antaranya. Lalu Nabi mendoakan doa dia apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa dia. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujankanlah, timpakan hujanlah sekitar kami saja, bukan menimpa kami, menyebabkan hujan ni musibah. Itu maksudnya antara je, situasi je. Masya-Allah, subhanallah. Ini keadaan Nabi SAW pada masa tu. Keadaan dia, kadang solat macam tu. Allah Akbar. Rohaknya kita, Allah Taala anugerahkan kita dengan kapet lagi, Allah comel loteng. Sungguh. Dengan kipah lagi, berapa kipah hak besar lagi. Ni wak keliling kita lagi. Ada sebahagian masjid pula ngekong lagi. Sejuk ketar dah nak musuh hujan. Allah. Sebab depan saya tahu bahawa bomo ni kadang-kadang bukan wahi dengan ekong. Hak muda-muda wahi lah. Hak bomo-bomo ni wahi tak wahi mana. Kali-kali tak apa. Tapi dah ekong sok mogok, rohak ni sebab dari segi faktor kesihatan pun dak comel. Ni keadaan dia. Tapi comel ada bila ada ekong, gunalah manfaatlah sebaik mungkin dengan izin Allah Taala. Semuanya kemudahannya ada. Tapi kita tak boleh lawang zaman Nabi Muhammad SAW solat macam mana. Tu hebatnya. Lepas tu kita kena perbaiki, kena muhasabah bab ni. Okey, sambung balik. Sambung ni. Hadis kita panjang sangat. Kata lain. Okey, Nabi SAW sapu makni membetulkan dalam solat. Sebab saya kata tadi, sebab ni keadaan zaman Nabi tidak ada susunan kapet soft macam ni, tak ada. Jadi bila keadaan macam tu kena ada orang susung lah. Susung. Nabi sebelum solat akan susun dulu soft supaya betul. Perasan tak kita zaman dulu, zaman tak ada masa zaman tikok kurang 3 getah. Tengok tak soft mayang Jumaat gua ni seorang-seorang. Macam gulung. Ada sikit tan belakang, ada sikit tan depan, tengok ah. Ya kedok ni saya sebut ni. Betul kedok. Zaman dulu belum ada kapet. Ni antaranya. Sebab kita budak-budak kita membayang belakang ni memang nampak gini. Zaman tu betul tak? Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Ni takdok ni keadaan dia. Ni situasinya. Wallahu a'lam sebab apa faktor macam tu. Tapi nak kabarnya kalau ikut hadis, bila kita dengar ada hadis Nabi SAW susun soft sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang susun soft. Bukan tu saja, kalau ikut kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radhiyallahu alaihim ajma'in. Semua ni bila nak sembahyang memang susun soft dulu. Perbetulkan soft dulu. Ni antaranya. Memanglah mana-mana tempat yang saya dengar sebahagian memang imam tersebut sawu sufufakum. Betulkan soft lah tu maksudnya. Ni antaranya. Tak apalah, alhamdulillah zaman kita dengan Allah Taala ada dah. Allah Akbar, mudahnya zaman sekarang susunan softnya. Allah Taala beri apa, kita ada buat dah susunan. Dari kabar pun memang susunan soft. Ataupun kena kabar juga sebab kadang-kadang ada kaki ke belakang, ada tumit ke belakang sikit, ada ke depan. Tu antaranya. Antara lain zaman Uthman bin Affan, bila sahabat Nabi ataupun orang Islam semakin ramai di kota Madinah, sehingga dia melantik ahli jawatan kuasa untuk membetulkan saf. Ada jawatan kuasa untuk membetulkan saf. Setiap saf ni akan tengok. Hari Jumaat tu dikatakan Uthman bin Affan sebelum dia akad takbiratul ihram, sebelum suruh qomat, dia suruh tengok setiap saf ni sebab panjang. Setiap ni saf ni ada seorang jaga. Sekarang ni yang saya dapat maklumat di Indonesia,
masjid-masjid raya ataupun masjid-masjid daerah ataupun masjid-masjid negeri dia, masjid-masjid utama dia ada satu jawatan kuasa rapatan saf. Dia akan bawa cemeti, bawa watang tu. Bukannya gandai orang dah. Jangan salah faham. Munglah dojeng dah. Tapi bila nampak watang ni lain sikit. Faham? Nampak lain. Bukan kadang-kadang cikgu disiplin dulu. Bukan cikgu disiplin sekarang. Bukan sekarang, hak dulu. Hak dulu cikgu-cikgu bawa watang kadang-kadang bukan piak pun. Tapi bawa watang tu gerundah nampak. Kini learning suka je. Dulu gerundah nampak bila cikgu disiplin bawa ni. Kalau dulu zaman saya dulu ataupun zaman sebelum tu atau sebahagian zaman-zaman tu kalau biasanya cikgu disiplin semua takut. Memang takut. Tengok muka pun kalau lalu je bukan je tu pun lari. Takut. Tak tahu aura dia guna Allah Allah. Tu zaman tu. Cikgu-cikgu tahu sini sebahagian ataupun kita dulu belajar kau tahu keadaan dia. Hebat, masya-Allah, subhanallah. Okey, sambung balik. Itu yang saya sebut memang ada jawatan kuasa untuk membetulkan saf di belah Indonesia. Masjid-masjid yang besar, Masjid Istiqlal contohnya. Ni utamanya. Di Bandung pun ada masjid-masjid utama mereka ni ada jawatan kuasa tersebut untuk betulkan saf. Ni keadaan dia. Memang perlu. Dalam keadaan Nabi SAW betulkan saf, Nabi sebut, Nabi bersabda, sawu istawu wala takhtalifu. Samakanlah saf-saf kamu. Samakan saf-saf ini antaranya saf nak sama gua ni yang Allah Taala anugerahkan pada umat Nabi Muhammad sallam. Safnya saya ambil satu hadis. Baru ni saya baca baru ni. Saya jumpa dalam satu hadis ni antaranya riwayat riwayat Muslim, Sahih Muslim daripada Huzaifah Al-Yaman. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalath, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah, wa ju'ilat lana al-ard kulluha masjidan, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma', wa fil lafzin wajila turabuha lana tahuran idza lam najid al-ma'." Maksudnya apa? Nabi bersabda, kita dilebihkan, umat kita ni, umat Nabi SAW dilebihkan daripada umat-umat yang dulu, yang lain, 3 perkara. Allah Ta'ala lebihkan kita ni dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi SAW dengan umat-umat terdahulu dalam hadis ni sebut 3 perkara kelebihan. Yang pertama, saf-saf dalam solat kita ni dijadikan saf-saf seperti saf para malaikat. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ni dalam surah Al-Fajr ada sebut yang tu. Telah datang Tuhan engkau, ada ulama mentafsirkan Tuhan engkau ini adalah urusan Allah Ta'ala dan juga malaikat datang bersaf-saf, bersusung-susung. Ni antaranya kelebihan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangan. Sorry. Ni situasinya. Ataupun dalam hadis lain Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Nabiy sallallahu amara al-ati wa qad tatimmu as-suhuf an yattakhidha ilayhi rajulan. Salah. Dalam hadis tu sebut, dia kata apa? Apakah Nabi bersabda, apakah kamu ni, tidak bolehkah kamu membuat saf seperti mana para malaikat berbaris-baris di depan Allah Ta'ala? Lalu kami sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara para malaikat berbaris-baris bersaf-saf di depan Allah Ta'ala? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan merapatkan kedua-dua di dalam safnya. Dalam hadis ni nak sebutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga mengatakan bahawa Nabi pernah tanya, kamu tak boleh ke susun saf macam ke malaikat susun? Susun saf macam mana? Penuh dulu saf yang pertama, baru buat saf yang kedua. Penuh saf dua, baru saf yang ketiga. Penuh saf yang ketiga, barulah seterusnya. Itu cara susunan saf. Kita saf pertama tak penuh lagi, duduk belakang dah. Tapi alhamdulillah masjid ni sebab ruangan saf kanan kiri dia tak besar mana, tak nampak sangat.
Kalau kita masjid besar kok kita nampak terang-terang kan. Sebab ia malah ujung kena pergi rohok itu. Rohok itu. Tapi kalau ikutnya hadis Nabi sallam tersebut, patutnya penuh saf pertama dulu baru sempurnakan saf yang kedua. Buat saf kedua. Saf pertama sempurna dekat dah, tak ada orang boleh duduk dah, saf kedua. Sebab kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang sebahagian masjid betulan ke sampai lambat ke sebahagiannya betulan kita singgah. Tengok saf pertama dah pernah pergi, buat saf kedua dah. Situ kurang dah fadilat solat berjemaah. Kurang dah situ. Kita ingat dapat 27, tak dapat 27. Kurang daripada 27. Sebab kita tak penuh saf depan tu. Sedangkan hadis Nabi kata penuhkan saf dulu, baru buat saf yang kedua. Itu cara nak ikut susunan saf yang dibuat oleh para malaikat. Ini keadaan dia. Dalam hadis yang saya baca tadi juga, yang keduanya apa dia? Dijadikan bumi ini masjid. Maknanya boleh buat ibadat di mana-mana. Selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya start daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihi salam, kalau mereka nak buat ibadat, nak semayang, kena ada tempat khas. Kena ada tempat khas. Dia tak boleh semayang kalau tepi jalan ke, tak boleh. Macam kita kadang-kadang jeng kan masa raya itu kan, di highway kadang-kadang dah sebab jeng sangat, ada sebahagian mayang, walaupun ada sebahagian larang sebab takut membahayakan jiwa. Tapi nak kabur boleh tak semayang? Boleh, sebab bersih. Tapi syariat umat terdahulu selain umat Nabi SAW tak boleh. Kita pernah dengar tentang Juraish kan, dalam hadis Nabi SAW 3 orang yang budak cakap tu, salah satu Nabi cerita tentang Juraish. Juraish kan yang difitnah oleh orang wanita tu, dia tak boleh, dia fitnah kata ni anak Juraish, tapi bukan kan. Bila lahir anak tersebut, orang puang yang melacur tersebut yang fitnah kepada ini Juraish, dia kata pakak pergi roboh kan, dengar cerita je ni, kita pasu pergi roboh lalu tempat ibadat Juraish. Ni antaranya, pukul Juraish tanpa usul periksa. Ni antara bukti nak kabarnya ada riwayat mengatakan umat-umat terdahulu kena ada tempat khas, ada pondok khas untuk mereka buat ibadat. Tak boleh sebarangan nak buat ibadat. Tapi umat Nabi SAW mana-mana tempat boleh. Nak semayang mana-mana tempat tu bersih, boleh, tak ada masalah. Itu kelebihan nak semayang mana pun. Ni situasi juga kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dijadikan tanah untuk kita menggantikan air ataupun sedangkan bawah tayamum. Kalau umat terdahulu tak ada tayamum tak ada. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung balik hadis kita tadi. Nabi suruh betulkan saf, wala takhtalifu. Jangan kamu berselisih, tidak samakan saf walaupun sedikit. Kalau ikutnya detail tu, lepas tu Nabi susun saf. Sebab supaya kau boleh sama je nampak. Cuba kita tengok askar-askar, ataupun orang yang yang badan beruniform ni, askar, polis ke apa benda. Tapi yang kita nampak je, kalau sebahagian depan saya mungkin tengok cara ia susunan baris dia. Tengok susunan juga ni, sama kan. Kalau kondak pun sama je, bukan senang. Learning pula kan Allah Ta'ala, ataupun kita nampak sebahagian learning bila buat perbarisan Allah susunan, bila ia ada irama dia ataupun sunang masuk gini celuh, tak kena. Bukan senang tu, nak latihan tu bukan mudah. Ni situasinya comel kan, sama. Lepas itulah bila imam sebut, patutnya kita ambil alert lah, makmum ni ambil alert. Cuba tak imam betul. Kita zaman tak banyak kadang-kadang orang kita ni tak boleh gitu. Tak imam ni cari salah aku je. Kawan tu nak betul supaya sama, tapi kita tak boleh. Ataupun tunjuk depan sikit, terasa lalu lah. Kadang-kadang payah kok, bukan semua kadang-kadang sebab ni antaranya. Tapi kita nak sempurnakan saf tersebut, kita nak dapat biar komplit, dapat 27 ganjaran. Ataupun Allah Ta'ala nak beri lebih-lebih lagi tak mau kurang. Kalau boleh ibadat kita nak banyak ganjaran pahala, sebab kita tak tahu amalan mana Allah Ta'ala terima. Tak tahu. Walaupun sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga pun tetap buat ibadat bersungguh-sungguh.
Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak salah saya, dia kata sekiranya seluruh penduduk bumi ni semuanya Allah Ta'ala jamin masuk syurga kecuali seorang masuk neraka, aku bimbang aku termasuk salah seorangnya. Kita rasa aku yang paling masuk syurga. Na'udzubillah. Ni nak kabarnya mereka berhati-hati dalam amal ibadat walaupun dijamin masuk syurga. Allahu akbar, masya-Allah, subhanallah. Ya ni. Patutlah kadang-kadang kita bila alert kita tu kadang-kadang nak perbaiki kita muhasabah. Untuk kita perbetul soft kita sama tak? Ni keadaan dia. Sebab bila soft kita ni tak sama, Nabi bersabda selepas tu, fala fakhtalif qulubukum. Ini masalah. Maka akan menyebabkan hati-hati kamu semua tidak sependapat, bersisih. Antara salah satu punca kita balah dok join terasa hati dok puas hati sama diri, antaranya bukan semua, antaranya tak betulkan soft. Hal lain ada lagi, bukan saya sebut, hadis sebut. Patutlah rasa dok khusyuk lah apa benda, kadang-kadang rasa kawah belah ni rimah dok belah contohnya. Ada kadang-kadang sebahagian na'udzubillah imah aku dok belah rokok gitu. Kadang-kadang ada satu masjid tu hamba Allah ni memang Allah Ta'ala izinkan, alhamdulillah, memang suka berjemaah, tapi dok boleh tengok orang barang-barang dok belah je. Maknanya kalau budak muda dok belah pakai yang selekeh t-shirt je, tengok tak bawah, kadang-kadang dia sigung, maknanya suruh lari ya. Allah akbar, astagfirullahalazim. Sungguh ni bukan kek-kek dah. Ya Allah, macam tu sekali kita nak sembahyang berjemaah kan, bab puak gitu sekali. Budak muda mai sembahyang berjemaah, kita kadang-kadang Allah akan kagum, kadang-kadang suka, kadang-kadang dia datang solat berjemaah. Ni dia boleh singgung gitu. Dia suka slow je lah, kata lari ya. Ya Allah akbar. Ada kadang-kadang jenis macam ni, tapi alhamdulillah ada ramai. Jenis satu tempat kadang-kadang ada seorang gitu, kadang-kadang. Ni antaranya jarang saya jumpa, saya jumpa. Tapi kadang-kadang dengar cerita, ya Allah, sebab orang duk sebelah tu cerita, kawan ni tak Allah. Kalau dia mari sejid serabut lalu, ada saja dak kena kata. Tak mau, bukan kita ni dok perlu cakna masjid, bagus cakna, tapi kadang-kadang jangan melebih. Faham balik tu. Kita cakna masjid kadang-kadang comel, tak ada masalah untuk perbaiki antara satu sama lain, itu bagus, tapi jangan melampaui batas saja. Hak tu je dah pesan. Kadang-kadang Allah macam-macam saya dengar. Satu cerita pula, satu kisah. Ini masjid lain pula, banyak benar masjid. Memang kita macam-macam masjid, macam-macam cerita kita dengar. Ni keadaan dia. Satu hamba Allah, kita dah orang berumur ke main masjid. Satu tu memang tempat tu gelap, jadi tempat parking kereta tu, jadi kawan hamba Allah ni masuk tak sama lah, orang berumur saja lah. Tu gaduh nak pergi masuk semayang, letak memang tak sama lah, jadi makan parking kereta sebelah lagi. Dah berumur kita tahu aja dah Allah, nak betul pula makan masa dah waktu subuh pula. Allah, kawan ni lepas semayang subuh, lepas kuliah, dia mari jumpa terima ketua-ketua surat. Ada surat dia letak di tempat dia. Dia sebut apa? B depan. Faham lalu lah. B depan tu besar pula itu sang. Allah Akbar. Besar pula. Allah, dia kata tu. Bila boleh parking molek sikit dia tu. Dia tak tu dulu. Allah kata, ya Allah, jangan sama sekali kita kadang-kadang. Allah Akbar. Kalau boleh kabar molek apa? Gini, tak ada masalah orang. Jadi jenis rasang wujud tak tahu siapa dia. Ni antaranya. Allah Akbar. Kadang-kadang situasinya kita ni sama-sama masjid, buat kita kadang-kadang fikir positive thinking. Kadang-kadang sebab dia berumur, kadang-kadang waktu dok nampak mata, kadang-kadang fikir sebab sama-sama kita kok. Kadang-kadang tu fikir muhasabah diri, kadang-kadang situasinya. Allah macam-macam. Ni antara faktornya menyebabkan hati kita ni dok join. Dok join. Tu dok join. Dok kata. Ni antaranya. Bersisih hak mo. Balah lah apa benda, ada hak mo dak kena. Sebab antara faktornya soft kita dok comel. Patutlah kalau kita ikut soft yang Nabi ajar dan soft yang seumpama malaikat, insya-Allah benda ni takkan berlaku.
insya-Allah dengan izin Allah Taala. Salah satu faktornya punca kalau sah kita buat molek dalam semayang, sebab semayang ni menghadap Allah Taala secara berjemaah. Molek sini hak lain insya-Allah comel. Betul ni dulu lah. Yang utamanya, yang comelnya, yang bagusnya. Allah Akbar, masya-Allah, subhanallah. Lalu Nabi bersabda lagi, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Dan hendaklah orang-orang yang dewasa dan berakal di antara kamu hendaklah berada di hampiran denganku. Liyani ni maknanya di belakang imam ni, belakang Nabi ni, Nabi jadi imam, makmum belakang ni hendaklah yang pertama ulul ahlam. Ulul ahlam, senang ahlam ni orang yang bermimpi, senang khabar balik lah. Wan nuha. An-nuha ni maksudnya orang yang cerdik. Faham, molek cerdik ni bukanlah cerdik sebab ia belajar sampai PhD. Dah salah, bukan saya nak hina mereka, tak banyak kalau siapa-siapa terasa dah, bukan. Nak khabar sini maknanya wan nuha sini orang yang cerdik bab hukum hakam sembahyang berjemaah. Kena ada belakang tu imam orang yang faham hukum hakam jemaah, solat berjemaah. Ada 3 orang kena ada. Yang pertama orang yang diboleh buat istikhlaf, dia panggil dalam kaedah sembahyang berjemaah. Maknanya imam terbatal dia boleh ganti. Kalau imam terbatal dia boleh ganti. Ni. Sebab kadang-kadang imam bila terbatal tengok siapa dah sudah dah, tak ada seorang boleh ganti. Ni antaranya contoh jangan banyak saja gua-gua ni, contoh je ni keadaan. Dia boleh ganti. Kalau imam terbatal ke dia boleh ganti, tak ada masalah. Kalau imam terbatal pula, kalau boleh dia terbatal, mana boleh cakap tengah sujud, imam senyap nyunyung masuk dalam bilik, sudah. Nyaknya kawan tu. Ni antaranya. Kalau boleh jangan macam tu. Khabar saya terbatal, marilah seorang jadi imam. Ni antaranya. Ataupun boleh sebut ayah haji, haji sekian, ustaz sekian, tok imam sekian, tok bilal sekian, boleh sebut. Tak ada masalah, dah imam terbatal. Atau zaman ni mudah aja ambil mic takut kat dia. Tak ada masalah. Ni keadaan dia. Mudah. Ni keadaan dia. Sudah, dia kata aku je jadi imam. Sudah. Patutlah antaranya faktornya imam paling belakang ni, antara belakang dia boleh saya sebut ini kuasa imam. Imam boleh kalau contohnya di belakang dia tak ada seorang pun yang layak untuk ganti dia kalau sekiranya dia terbatal. Dia boleh panggil orang belakang dia yang layak duduk depan. Bukan yang perikon ni, jangan salah faham. Jangan terasa awak duduk depan. Sebab apa? Sebab dia nak beri ruang pada supaya kalau terbatal contohnya, sebab dalam sembahyang kita tak tahu keadaan mana. Ni antaranya. Boleh ayah haji muntah banyak duduk belakang supaya duduk depan, supaya boleh untuk jadi imam kata saya, kalau saya terbatal. Boleh, tak ada masalah. Ataupun di ujung mai duduk sini, tak ada masalah, boleh. Ni hebatnya imam. Gambar-gambar. Ni antara je lah. Ni antara je situasi. Patutlah ni orang cerdik, kena ada belakang tok imam ni yang tahu bab hukum hakam. Yang keduanya munabih. Dia boleh tegur tok imam. Antaranya pertamanya tegur tok imam ketika imam baca salah. Tok imam baca watin, tapi illal ladzina amanu wa sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gimana pelik? Surah At-Tin, tiba-tiba habis surah Al-Asri. Tadi gua ni tok imam, tadi surah At-Tin dengar mula-mula At-Tin, sudah dengan wal asri, sudah. Kadang-kadang jadi tok imam depan ni Allah, dia mari tak ingat salah baca. Memang nak surah sejadah tiap-tiap minggu dah baca, tapi dah nak salah kan, bukan dah ingat. Allah Ta'ala uji salah. Aku baca dah minggu lepas je dah baca dah. Memang Allah Ta'ala uji kadang-kadang. Kadang-kadang tak mari. Muak kan? Ataupun kadang-kadang masuk surah Al-Mulk pun ada. Allah Akbar. Ni jangan masuk surah Yasin je, lagi panjang jawab je. Ni keadaan dia. Ni situasi kadang-kadang. Ni dalam sembahyang biasa manusia. Bukan kita aja, ni Mekah pun kadang-kadang Madinah, imam Mekah ke imam Madinah pun, imam-imam hebat pun dah nak salah kok. Oleh kata apa? Sebab dia manusia. Ni antaranya mesti ada kekurangan ataupun Allah Taala nak uji kali-kali. Ada juga hikmah sebaliknya. Bukan saja kadang-kadang Allah Taala nak uji hamba-hambanya, ada hikmah sebaliknya. Jangan tok Allah tu iman ni salah ni. Sebab manusia, kita pun salah kadang-kadang.
Terlupa pun kita kok. Terlupa rakaat. Jangan baru imam tu. Kita pun kadang-kadang tersadah kok. Tak banyak kadang-kadang cari cermin mata. Mana cermin mata? Sadar. Rupanya atas kepala kita je. Nak kan lupa. Kejap je baru start sini. Tu telefon. Ya okey. Okay. Cari nano. Mana aku nak baca? Ada. Cermin mata. Rupanya ada atas ni. Manusia sekejap je lupa. Allahu akbar. Jangan sadar apa. Sebab manusia kadang-kadang tersilap, terlupa tu memang ada. Ni keadaan dia. Okey. Yang ketiga. Yang kedua tadi juga, munabih ni selain dia tegur bacaan untuk imam, yang ketiga kata bila imam tersadah rakaat, tersadah tertinggal rukuk, dia boleh sebut subhanallah. Dan yang ketiga munabih. Munabih ni kita tak guna jarang. Kecuali di Mekah. Apa munabih ni? Kan ada kan imam dia Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kita nak tiru dia juga. Dalam mazhab Syafi'i, kita bila sami Allah mahamidah, sunat juga bagi makmum sebut sami Allah mahamidah, bukan terus Rabbana walakal hamd. Sebab apa? Mazhab kita kata sebab sami Allah liman hamidah menggantikan takbir intiqalat. Takbir intiqalat kan, selain takbir ihram, intiqalat rukuk Allahu akbar, sujud Allahu akbar, duduk atas sujud Allahu akbar. Tapi bila rukuk nak i'tidal sami Allah liman hamidah, nak ganti takbir intiqalat. Sunat sebut. Kita nak ikut Mekah kau Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd doa ketika i'tidal. Faham model situ? Ni faham situ. Kita faham ulama sebab apa gini? Ni ada. Bukan saja, semua ada dari hujah masing-masing. Bukan mereka reka dah. Kita pakai ikut je. Tapi mereka buat gitu hak dia lah. Mazhab lain ada pandangan lain. Pandangan masing-masing sebenarnya. Tu. Munabih ni kadang-kadang berlaku. Contohnya mic ni tiba-tiba blackout. Bila blackout kena adalah munabih belakang tu. Nak hari Jumaat. Tak ada munabih memang tak dengar lah hak belakang tu. Tok imam takbir intiqalat tak dengar. Lepas tu kena ada. Pada masa itulah baru digunakan. Ni antaranya. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, memang dia sebab orang ramai setiap 3 saf memang ada apa muballigh untuk bila imam Allahu akbar ada sambung. Tu keadaan dia. Kita alhamdulillah sebab ada mic dah. Ada speaker dah. Tapi kalau berlaku lah macam saya kata tadi blackout semua sekali hari Jumaat pula, comelnya ada muballigh yang saya sebutkan tadi. Itu antaranya. Lalu Nabi sebut summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian orang lepas tu susunan khassahnya. Saya dah sebut tentang ni. Insya-Allah akan datanglah dengan izin Taala pula. Dengan izin Taala kita sebut tentang siapa dia lepas tu siapa dia. Ni antaranya. Wallahu alam. Itu saja yang mampu saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala, kurang lemah daripada diri saya sendiri, tapi hakikat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdina shiratikal mustaqim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.